Sungguh aku tak menduga sama sekali. Benar-benar aku tak menyangka bahawa kejadian ini menimpa diri aku sehingga aku benar-benar kecewa. Dah banyak kali rasa kesedihan membalut hati dan perasaan aku. Dan aku juga berharap perasaan ini berlalu tanpa dikenang lagi. Sungguh aku hampa. Makin kuat aku mahu melupakannya, lagi hebat ianya datang mengganggu fikiran. Suraya. Sampai hati kau, Suraya. Kau kejam, meninggalkan aku tanpa alasan. Apa kurangnya aku berbanding dia? Kacak sangatkah dia sampai hati kau melekat padanya? Di mana kurangnya aku? Begitu mudah hatimu berubah, Suraya. Ya, sangat pantas peristiwa hitam itu berlaku. Terasa sepantas kilat kerana aku langsung tak terfikir pun sebelum ini. Kenapakah tergamak rakan aku yang amat akrab dengan aku sebelum ini sanggup melakukan begitu terhadap aku? Mana dia ikatan persahabatan yang bertaut selama ini? Mana? Tak disangka-sangka, kawan makan kawan. Aku langsung tak dapat menghidu strategi yang dibinanya. Kisahnya bermula apabila aku dan sahabat aku bekerja di sebuah industri yang terdapat di Bekan. Ianya tidak jauh dari rumah kami. Perjalanannya sekadar mengambil masa tak sampai setengah jam. Ya, aku sangat rapat dengannya dan setiap hari kami akan pergi bersama-sama ke tempat kerja. Kadang-kadang aku pergi ke rumah dia dan dia membonceng motosikal aku. Dan ada kalanya aku membonceng motosikalnya. Kami tak kisah kerana begitu rapat dan kami menganggap sebagai sahabat yang tak boleh dipisahkan. Begitu jugalah dalam soal-soal lain, termasuklah soal kewangan. Aku beri pinjam wang kepada dia ketika dia terdesak. Begitu juga dengan aku. Dan banyak kali juga dia menolong aku ketika aku pula terdesak. Bagi kami, tak kisah. Wang ringgit bukan ukuran untuk tali persahabatan kami. Terutamanya menunggu masa hujung bulan, kami pernah makan mi segera bagi mengisi perut yang kosong dan mencari bahan kita semula untuk mendapatkan wang. Kami terpaksa berdikit-dikit sementara untuk mendapatkan gaji. Dan dari gaji itulah, kami berikan sedikit untuk keluarga kami bagi menampung kehidupan ayah dan ibu di kampung. Begitulah keadaan aku dan sahabat aku. Susah senang, kami tanggung bersama. Pada masa yang sama juga, kami berlumba-lumba mencari kekasih hati. Entahlah, kami ni barangkali susah untuk mendapatkan pasangan hidup. Maklumlah, rupa kurang, pendapatan pun kurang. Gadis mana yang mahukan kami? Tapi niat kami itu terpaksa dikuburkan kerana masing-masing terasa rendah diri dan takut untuk menyuarakan hasrat hati. Tapi itulah yang dikatakan ketentuan ilahi. Mungkin jodoh aku sudah sampai berbanding sahabat aku ni. Suraya, seperti mana kau dan bertaruh. Pengemis ini meminta serangkaian cahaya. Hatimu Suraya, Suraya, bentangkan sinaranmu di sini. Limbah hatiku gelita, rinduku tiada terhingga padamu Suraya.
seketika ku masih percaya dirimu Suraya. Masa dulu ku bahagia, walaupun seketika ku masih percaya dirimu Suraya. Suraya bekerja di industri yang sama dengan aku. Cuma dia bekerja di bahagian pejabat. Hari-hari keretanya diletakkan di sebelah parking motosikal tempat aku meletakkan motosikal aku. Aku perhatikan dia dah lama begitu. Seolah-olah dia merancang untuk tiba serentak dengan aku. Dan sekiranya aku terlewat sedikit, dia akan menungguku dalam keretanya dan sebaik saja aku tiba, barulah dia keluar dari keretanya sambil tersenyum kepada aku dan dia terus melangkah pergi. Seminggu dua begitu. Akhirnya aku perasan. Dan aku terfikir-fikir, kenapakah dia selalu begitu? Menunggu aku dan tersenyum sebelum berlalu. Adakah hatinya dah mula terpikat kepada aku atau saja nak mengusik perasaan aku? Tak mungkinlah. Tak mungkinlah dia nak mengusik perasaan aku. Aku yakin memang dia telah jatuh hati kepada aku. Mungkin cara dia tersenyum dan menunggu aku tiba adalah cara ataupun isyarat untuk dia memberitahu aku yang dia mula simpan perasaan pada aku. Tapi betul ke? Atau aku yang syok sendiri? Nak bertanya, aku segan. Tapi semua yang menjadi teka-teki dalam benak fikiran aku selama ini akhirnya terjawab petang itu. Di tempat parkir motosikal aku, tiba-tiba mata aku terpaku pada sekeping kertas yang diletakkan dalam raga motosikal aku. Nampaknya kertas tu macam biasa aja. Tapi apabila aku membukanya, aku terkejut. Surat itu istimewa pada aku kerana datangnya daripada orang yang istimewa. Isi kandungan surat itu, maaf, saya terfikir-fikir inilah cara yang terbaik untuk saya mencurahkan perasaan saya kepada kamu. Nak berdepan dan bertentang mata, saya tak mampu. Saya gugup dan saya bimbang. Saya harap apa yang saya tuliskan ini benar-benar kamu faham apa maksudnya. Abaikan saja surat ini sekiranya kamu malas melayannya. Ikhlas, Suraya. Aku mula berteka-teki dengan surat ini.
Suraya tak menyatakan apakah perasaan dia kepada aku dalam surat itu. Tapi aku yakin perasaan yang dimaksudkan oleh Suraya itu dah tentulah perasaan cintanya kepada aku. Mungkin dia agak malu dengan aku untuk berterus terang. Dan sekarang, aku pula lah yang terfikir-fikir apa yang perlu aku lakukan. Apakah aku perlu menjawabnya atau berdiam diri saja? Nampaknya tuah diri aku dah tiba. Rugilah kalau sekiranya aku menolak tuah ini. Lagi pula Suraya ni manis orangnya. Dah lama aku perhatikan dia. Dan dah lama juga aku teringin untuk memilikinya. Sekarang apa lagi? Apa lagi? Bak kata orang, pucuk dicita ulam yang datang. Aku akan sambut cinta Suraya. Walau dengan apa cara sekalipun. Biar rakan-rakan semua tahu bahawa Suraya yang menjadi rebutan itu sudah dimiliki. Dan akulah orang itu. Telah ku temukan yang aku impikan, kamu yang sempurna. Segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku. Kamu hasrat terindah untuk cintaku. Takkan cemas, ku percaya kamu
takkan aku memberi tahniah kepada aku setelah mengetahui Suraya kini milik aku. Katanya, nasib aku sangat beruntung kerana Suraya tu bagaikan merpati. Ramai yang nak mendekatinya, namun tak dilayan. Ramai yang berkata Suraya ni sangat memilih orangnya. Dahlah diri kita ni macam ni, jangankan nak mendekati, nak berbual pun jangan haraplah. Nah, tambah lagi Suraya ni anak orang kaya. Ayahnya kontraktor binaan kelas A. Memang patutlah kalau dia memilih kawan supaya standing dengan darjat dan keturunan keluarganya. Aku? Siapa aku? Tapi kenapa dia terpikat dengan aku? Entahlah. Aku pun tak tahu dan aku tak ada jawapan untuk itu. Aku ni seperti kebanyakan jejaka yang lain juga. Tak ada harta. Jawatan pun biasa-biasa aja. Tapi aku malu. Aku malu untuk bertanya kepada Suraya. Takkanlah aku nak masuk bakul angkat sendiri pula, ya tak? Dan akhirnya, persoalan itu terjawab sudah. Satu petang, selepas bekerja, Suraya pelawa aku untuk minum sekali dengannya. Dia ingin berbual-bual dengan aku. Katanya sangat penting. Aku tak menolak. Dan kami bertemu pada tempat yang dijanjikan itu. Di situlah dia berterus terang dengan aku. Dia sukakan aku kerana aku agak sopan orangnya dan mempunyai sedikit sifat malu katanya. Aku hanya tersenyum dengan kata-kata Suraya. Betul ke? Tak apalah. Mungkin ini penilaian Suraya terhadap diri aku. Bagi aku ni seperti orang yang biasa-biasa saja. Lama kami berkawan dan sering bertemu untuk mencurah perasaan sehingga ke suatu peristiwa di mana perhubungan kami menjadi renggang dan retak. Aku tak tahu kenapa dan tak tahu di mana silapnya. Dia tak menunggu ketibaan aku seperti selalu. Jarang sudah kami berbual-bual. Dan dia seboleh-bolehnya tidak mahu lagi memandang aku. Aku tertanya-tanya dalam hati dengan rasa yang amat kecewa dengan kejadian yang berlaku. Pada masa yang sama, sahabat aku itu pun dah tak datang bekerja dengan aku lagi. Bila aku mengajaknya untuk datang bersama-sama, dia sering menolak. Kenapa ya? Kenapa? Aku amat takut akan kehilangan dua insan penting dalam hidup aku ketika ini. Sahabat aku dan Suraya. Ya, akhirnya itulah yang berlaku di hujung kisah aku. Aku kehilangan sahabat aku kerana dia memutuskan persahabatan kami. Dan paling aku tak boleh lupa dan amat mengecewakan hidup aku. Aku kehilangan Suraya. Rupa-rupanya, mereka berdua menjalin tali percintaan tanpa aku sedar. Dan langsung aku tak menduga, sahabat aku sebaik itu tergamak merampas Suraya daripada aku. Dan tanpa aku tahu juga kenapa Suraya meninggalkan aku setelah cintanya aku sambut sebelum ini. Aku masih mahu berkawan dengan mereka. Namun apakan daya, aku diketepikan bagai insan yang tak diperlukan lagi. Wajahmu seindah sirna pelaminan indah, seharum mawar putih segar berkembang. Wajahmu mengapa sering terbayang di mataku, sehingga terbawa di dalam mimpiku. Sayangku, tahukah kau di dalam hatiku ini tersimpan perasaan cinta dan suci. Kau bunga ingin ku suntingmu menjadi milikku, lantas ku abadikan dalam jiwaku. Sayangnya harapan yang silam
tersimpan perasaan cinta suci. Kau dengar, ingin ku suntingmu menjadi milikku, lantas ku abadikan dalam jiwaku. Sayangnya harapan yang selama ini ku bawa hancur berkecai musnah jua akhirnya. Semuanya bagaikan sebuah mimpi tak berdua. Setelah cintaku kini membara, belum sempat ku curahkan kasihku, kau pergi tak kembali. Sayangku, tahukah kau di dalam hatiku ini tersimpan perasaan cinta nan suci. Kau dengar, ingin ku suntingmu menjadi milikku, lantas ku abadikan dalam jiwaku. Ingin ku suntingmu menjadi milikku, lantas ku abadikan dalam jiwa.